reduce motor displays. What is motor displays? First, according to the individual with displays education as idea, motor displays refer to complete some simultaneous impairment such as intellectual displays blindness, intellectual displays orthopic impairment. The combination of which occurs with such severe education needs that they cannot be accommodated in a special education program. So for one of the impairments, the team does not include deaf blindness. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua tengok video ini. Okay, baik. Ciri yang pertama adalah ciri yang mana murid berkeperluan khas kelainan upaya dari segi penglihatan. Okay, macam mana kita faham ni, murid-murid yang bermasalah penglihatan memerlukan banyak kemudahan dan banyak fungsi yang dapat membantu mereka seperti alat membantu. Okay, yang mana kita boleh faham di sini adalah dari segi alat membantu yang disediakan seperti susu tangan, seperti permukaan berstature dan tongkat putih. Sebab kita tak nampak kan, kita memerlukan satu sentuhan yang mana dapat memberi satu, okey, saya pegang ini barang-barang itu tersebut. Okey, walaupun kita tak nampak, kita penglihatan tu mungkin terjejas sikit, tapi bila memegang satu benda tu kita akan nampak macam mana kita tahu benda tu. Okey, terdapat dua masalah penglihatan yang kita dapat faham di sini adalah yang pertama adalah mempunyai penglihatan kurang daripada 3/60 pada mata yang terbaik penglihatan terhad atau rabun, yang mempunyai penglihatan yang kurang dari 3/18 sehingga perseptis cahaya pada mata yang terbaik. Okay. Murid-murid yang bermasalah kebiasaannya bermasalah penglihatan dikenali sebagai berdasarkan pada rupa dan alatnya. Okay, yang mana yang mereka gunakan lah. Okay, baik. Yang pertama adalah rupa bola, mata yang selalu berputar-putar. Itu dari segi masalah mata mereka sendiri, dan juga mata yang selalu bergerak-gerak, dan juga bintik-bintik putih pada pupil, dan juga tiada anak mata, dan juga duling. Duling tu maknanya mata ke tengah-tengah kan. Okey, baik. Dia ada punca juga. Macam mana kita boleh cakap adalah masalah yang kedua adalah dapat memegang bahan bacaan terlalu dekat. Kesannya adalah memegang bahan bacaan terlalu dekat, dan juga ataupun muka ataupun dari sudut yang berlainan. Okey, dan juga yang kedua adalah menggunakan braille dan juga kanta pembesar untuk membaca. Okey, dan juga yang terakhir sekali adalah menggunakan tongkat putih dan mobility. Jadi maknanya tongkat putih tu seperti kita nak memegang sesuatu benda. Okey, itu adalah isi yang pertama. Terima kasih. Ciri yang pertama ialah di mana kanak-kanak tersebut akan lama untuk meniru perlakuan seseorang ataupun gurunya sendiri. Mereka akan bertingkah atypical ketika berinteraksi dengan rakan mereka. Ciri yang ketiga ialah di mana kanak-kanak ini akan mempunyai pertuturan yang kurang jelas. Selain itu, mereka juga mempunyai masalah dalam memahami beberapa perkataan, terutama sekali apabila dalam keadaan yang ramai orang. Kanak-kanak ini akan meminta guru bercakap dengan jelas, kuat, dan bercakap secara perlahan agar mereka dapat mengerti dan mendengar. Yang terakhir adalah mereka tidak suka berkumpul dalam keadaan yang banyak ataupun dalam berkumpulan semasa dalam kelas. Mereka akan berusaha untuk mengelak daripada mengikuti kumpulan, bahkan bersosial bersama dengan rakan. Selamat sejahtera semua, nama saya Debra Jinus, dan dalam video kali ini saya akan memberitahu kepada Anda mengenai kelainan upaya fisikal, yang bermaksud ketidakupayaan fisikal ialah seseorang yang mengalami ketidakupayaan anggota badan sama ada kehilangan fungsi atau kehilangan salah satu anggota badan, termasuklah anggota badan yang tidak sempurna.
Oke, di dalam video kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda contoh kelainan upaya melalui gambar dan juga ciri-ciri fisikal bagi orang yang mempunyai kelainan upaya. mereka. Kelainan upaya kognitif terbagi pada 3 definisi. Klinikal, kefungsian, psikologi. Definisi klinikal adalah kanak-kanak yang bermasalah kecerdasan otak atau masalah sindrom otak akibat toksit dalam otak semasa prenatal atau postnatal. Kategori ini juga merangkumi kanak-kanak bermasalah attention deficit disorder. Kefungsian berfokus kepada keupayaan dan masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak berkenaan. Definisi psikologi, sejauh mana kanak-kanak berkenaan berupaya memperolehi pengetahuan, mempunyai sikap yang tidak mengikut norma, perkembangan tipikal, sukar menyelesaikan masalah, dan sukar membuat keputusan. Terdapat beberapa ciri-ciri kelainan upaya kognitif. Oke, seterusnya saya akan membentangkan tentang kelainan upaya pelbagai. Kelainan upaya pelbagai merupakan satu fenomena di mana seseorang individu mengalami 2 atau lebih ketidakupayaan yang akan mempengaruhi pembelajaran dan fungsi kehidupan dalam kehidupan sehariannya. Biasa kelainan upaya pelbagai ini merupakan kombinasi antara sifat motorik dan deria. Oke, seterusnya biasanya kelainan upaya pelbagai ini terbahagi kepada 2 jenis, yaitu kecacatan fizikal dan juga kecacatan mental. Tapi ada juga yang berlaku seperti gabungan antara kedua-duanya, yaitu kecacatan fizikal dan mental. Terdapat beberapa contoh bagi kelainan upaya pelbagai, yaitu kecacatan intelektual dan kebutaan, kecacatan mental dan gangguan ortopedik, dan juga akhir sekali kecacatan lokomotor dan gangguan pertuturan. Sekian, terima kasih.